KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Baiklah, di hari yang indah dan penuh keceriaan ini, Wani nak tanya anda semua sihat ke tak tu? Malamlah sekarang ini kita masih lagi belum menang dalam menangani wabak COVID-19, jadi kita perlu bersama-sama bertanggungjawab. Putuskan rantaian ini, bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baik. Sekarang ini, Wani nak bagi tahu subjek yang akan kita sama-sama belajar hari ini iaitu subjek sains. Tapi kalau anda nak tahu topik apa yang telah dipilih oleh guru kita, jadi jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Guru Cemerlang tahun 2013 dan 2019. Ini dia kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Roslan dari SMK Seksyen 18 Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Cikgu? Wani. Alhamdulillah Wani. Alhamdulillah. Okey, nampak kita bertemu lagi setelah sekian lama kita tak bersua Cikgu. Dan hari ini kita kembali dalam subjek sains. Jadi sebelum kita nak tahu lebih lanjut apa yang Cikgu nak ajar hari ini, seperti biasalah Cikgu, Wani akan ajak Cikgu ke meja istimewa kita sediakan di sini. Silakan. Untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Jadi cikgu boleh pakai dulu. Okey, saya pakai dulu ya. Alright, kemudian Wani pula pakai dan barulah kita boleh bercerita dengan cikgu. Betul. Apa topik yang telah cikgu pilih hari ini? So, hari ini topik yang istimewa bagi cikgu. Ramai pelajar-pelajar ingin nak tahu apa kelebihan untuk topik ini, iaitu bahan unsur dan bahan. Unsur dan bahan. Daripada bab 8 tingkatan 4. Unsur dan bahan. Okey, Wani pun tertanya apa ada dalam unsur dan bahan tu ya untuk subjek sains ni. Tapi mungkin lepas kita nak tahu, bila cikgu dah ajar nanti baru kita tahu apa sebenarnya unsur dan bahan itu. Jadi sekarang ini cikgu, kita nak berehat seketika dan dengarkan pandangan calon SPM mengenai subjek sains. Okey. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Nama saya adalah Sabinda Azri Syam, calon SPM 2022 Sekolah Menengah Kebahasaan Seksyen 18 Shah Alam. Pada pendapat saya, kenapa kita perlu mempelajari sains tingkatan 4 bab 8 ini adalah kerana supaya kita dapat menerangkan bahan atom, bahan ion dan bahan molekul seperti contohnya sekali. Dan kita juga akan dapat menjelaskan pembentukan ion negatif dan ion positif dalam bab ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Cik Muhammad Syamil Aiman bin Cik Khalid. Saya merupakan calon SPM 2021 bagi Sekolah Menengah Kebahasaan Seksyen 18 Hebat. Perkara yang menarik tentang topik ini ialah saya dapat mempelajari tentang susunan jadual berkala dengan lebih terperinci. Selain itu, saya juga dapat mengetahui kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Contohnya seperti ferrum, aluminium, klorin dan hidrogen. Sekian, terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Wan Emilah Madiha binti Wan Saiful Arini. Saya calon SPM tahun 2022 dan saya bersekolah di SMK Seksyen 18 Shah Alam. Jadi hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang bab 8 iaitu tentang unsur dan bahan. Okey, korang akan belajar 3 tajuk utama iaitu asas jirim, jadual berkala dengan isotop. Jadi, benda yang paling menarik korang akan belajar lepas ni dengan Cikgu Roslan. Teruskan menonton. Didik TV KPM. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipoklorid atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu,
pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek hari ini Sains, Unsur dan Bahan bersama-sama dengan Cikgu Ahmad Roslan Muhammad dari SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Baik Cikgu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini, kita akan memanggil 6 murid yang akan bersama dengan kita. Ini anak murid dari sekolah Cikgu, betul? Ya, daripada SMK Seksyen 18. Ya, okey, jom. Mari kita persilakan mereka semua ke studio. Wassalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, hai semua. Boleh buka mic, cakap apa khabar semua? Semua sihat tak? Semua sihat ke? Sihat. Sihat. Alhamdulillah, penuh bersemangat. Bersemangat. Wow, ada yang pakai baju Melayu, baju kurung. Ni semangat apa orang kata raya tu masih Semangat ada. masih ya, ada. Cikgu? Raya Kurban tu masih ada. Okey, bagus. Jadi hari ini, di hari yang indah ini, kita sama-sama nak berkenalan dengan mereka. Jadi boleh tak anda perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda? Kita mulakan dari Syauqi. Ya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syauqi Azim bin Said Muhammad. Umur 17 tahun dan cita-cita saya ialah menjadi guru. Menjadi guru subjek apa tu? Syauqi. Guru subjek sains. Wah, nak jadi macam cikgu. Ya. Sama-sama kita doakan. Saya idolanya kot. Wow. Mungkin. Okay. Baik, seterusnya kita ada Kashful. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kashful Mirzal Saleh bin Kapten Mirzal Saleh. Umur saya 17 tahun dan cita-cita saya adalah ahli perniagaan. Wow, businessman. Hebat. Alright, seterusnya kita ada Dini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurdini Hazira binti Marzuki. Saya dari SMK Seksyen 18. Cita-cita saya untuk menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru juga. Dua orang untuk menjadi guru ya? Dua dah. Dua Ya, dan orang seterusnya jadi kita nak guru. tanya Sofia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sofia Karina binti Muhammad Hafiz, berumur 17 tahun dari SMK Seksyen 18. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru bahasa Melayu. Ya. Wah, guru bahasa Guru Melayu. bahasa Melayu. 3 orang guru sudah. 3 orang guru. Dan seterusnya kita nak tanya Khairunisa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Khairunisa binti Muhammad Sari. Saya 17 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi usahawan. Wow, business woman. Businesswoman. Ya, dan akhir di sekali sebelahnya businessman. Businessman. Okey, baik. Dan akhir sekali kita nak tahulah daripada Irham. Silakan Irham. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Irham Safia binti Rizlan. Saya berumur 17 tahun daripada SMK Seksyen 18. Cita saya ingin menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru. Wow, rata-rata semua di sini nak menjadi seorang guru seperti Cikgu Roslan kita. Jadi sama-sama kita doakan agar mereka berjaya mencapai cita-cita yang mereka ingini. Jadi sekarang ini kita nak teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Jadi kalau anda di rumah dan pelajar di atas talian, kalau dah bersedia, sila tunjukkan thumbs up dan senyum sepanjang yang boleh. Tunjuk macam ni depan kamera.
Okey, cikgu. Okey. Jadi semua dah sedia. Cikgu pun dah bersedia? Yes. Okey, dah mari kita bersedia. mulakan Okey. dengan mempelajari subjek sains unsur dan bahan pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Wani. Okey, so hari ini cikgu ada 6 orang pelajar di studio dan juga murid-murid di rumah semua. Okey, cikgu harap murid-murid di rumah berada dalam keadaan sihat dan kita akan masuk kelas dan kita akan teruskan dengan pelajaran kita untuk tingkatan 4 bab yang ke-8. Okey. So teruskan. Okey, so seperti yang cikgu cakap tadi, okey, temanya adalah tema yang ketiga iaitu penerokaan unsur dalam alam. Okey. Okey, kita ada kandungan bab tingkatan 4 iaitu bab 8 unsur dan bahan. Okey. Ada 3 topik yang kecil daripada bab 8 ini. Okey. Bab 8 ini yang pertama iaitu asas jirim, yang kedua jadual berkala moden dan yang ketiga isotop. Okey. So cikgu harap murid-murid di rumah dan juga murid-murid di Google Meet bersedia kerana ketiga-tiga topik ini adalah sangat-sangat penting. Sebab hari ini cikgu akan lebihkan bagaimana teknik nak menjawab. Teknik nak menjawab soalan daripada bab-bab ini ya. Alright. Okey, daripada topik-topik ini. Okey, kita teruskan dengan apa itu asas jirim. Okey, kita mulakan dengan asas jirim iaitu jirim setia kita maklum bahawa jirim ni ada 3 iaitu atom, molekul dan ion. Okey, boleh kita minta ada pelajar kita nak membaca apakah itu atom, apakah itu molekul, apa itu ion. Okey. Ada sesiapa yang nak tolong cikgu bacakan? Dini, silakan. Okey, Dini, silakan Dini. Okey. Atom ialah zarah yang paling kecil di dalam sesuatu unsur. Atom ialah unit paling asas dalam unsur. Okey, iaitu paling kecil dan atom adalah unit paling asas. Paling asas. Ya, kita ada molekul. Siapa nak bantu cikgu? Syauki. Okey, silakan Syauki. Okey. Molekul ialah gabungan 2 atau lebih atom secara kimia. Okey. Boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama atau berbeza. Okey, gabungan di antara lebih daripada satu atom. Maksudnya kena ada 2 atom yang berbeza bergabung untuk membentuk molekul. Molekul. Ya. Dan yang ketiga kita ada ion. Ion. Siapa nak bacakan? Siapa nak baca untuk ion? Okey, Kak Wani minta Kashful. Okey, Kashful. Ion ialah zarah-zarah yang bercas sama ada positif atau negatif. Ion terbentuk apabila sesuatu atom menderma atau menerima elektron. Okey, terima kasih Kashful. Okey, itu ion Okey, asasnya ion ini kita tahu dia bercas. Bercas. Ya, bercas. Atom, molekul tak ada pun sebut cas, tapi ion mesti bercas. Sama ada cas tersebut positif ataupun negatif. Okey, rasanya boleh Boleh kita teruskan. Kita tengok cikgu sediakan ini, kita panggil dia papan jirim. Okey, kita nak tengok bagaimana rupa bentuk ketiga-tiga itu, iaitu bahan atom, bahan molekul dan juga bahan ion. Okey, kita tengok yang pertama bahan atom iaitu ada susunan yang rapat-rapat. So kalau kita belajar masa masa sekolah rendah dulu, kita panggil dia apa ni? Apa dia kalau rapat-rapat tu? Pepejal. Okey, kita tengok bahan molekul. Bahan molekul ni dia jarak-jarak sikit. Sebab tinggi kita dah tahu tadi kan? Sebab dia mesti terdiri daripada lebih daripada satu jenis atom. So kita ada 2 lah. So cikgu dah colourkan dia, satu warna cerah, satu lagi warna biru. So menunjukkan ada 2 jenis atom yang berbeza. Okey, kita ada bahan ion. Dan basically kita tahu tadi ion ini dia ada cas. Kalau ada nampak gambar rajah macam ni, so adik-adik di rumah dan juga di Google Meet boleh bezakan di antara ketiga-tiga ini, iaitu bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Okey, boleh cikgu teruskan ya? Boleh cikgu. Okey, kita teruskan. Alright. Kita tengok sifat-sifat bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Okey, kita lajukan sikit sini. Okey, kita nak tengok
daripada sifatnya ada 5. Biasanya di dalam peperiksaan dia tak tanya banyak. Dia tanya lebih kurang dalam 5 ni lah. 5 ni. Yang pertama iaitu keadaan fizikalnya. Iaitu apakah keadaan fizikalnya, susunan zarahnya, takat lebur dan takat didih, dan dia tanya kondaksian elektrik. Dan yang paling penting iaitu contoh dia apa. So cikgu senaraikan kat sini, kita ada bahan atom terdiri pada keadaan fizikalnya adalah pepejal, gas, susunannya adalah rapat-rapat macam kita tengok tadi. Okey, kita ada bahan molekul, okey, dia ada pepejal, cecair atau gas. Okey, kita ada bahan ion, biasanya dalam keadaan pepejal saja, iaitu bentuk kristal yang berkilat-kilat cantik, kristal kan? Ya. Okey, so kita ada susunan zarahnya, kita ada takat lebur, takat didih, okey, bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Kita ada kekondaksian elektrik. Kita tengok adakah dia boleh menghasilkan elektrik. Alright. Okey, kita tengok bahan atom, kita ada contohnya dia adalah logam. Dia boleh mengalirkan arus mengalirkan arus elektrik. Manakala bahan molekul, dia bukan konduktor elektrik. Biasanya dia tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Manakala bahan ion, konduktor elektrik semasa dalam keadaan cecair sahaja. Okey, atau terlarut dalam air. Ataupun kita panggil dalam istilah mudah, kita panggil dia leburan. Leburan. Bila dia lebur, dia mencair, so dia ada hasilkan cas. Dan kita kenali dia sebagai bahan ion dan dia boleh mengkonduksikan arus elektrik. Okey, contoh. Okey, kita ada pepejal, natrium, zinc, kuprum, gas nadir, contohnya helium, neon. Okey, ini semua contoh-contoh unsur ini kita akan tengok dekat satu topik nanti, iaitu jadual berkala. Tapi kita bagi pengenalan dulu. Mungkin tengok apakah itu helium, apakah itu neon. Kita tengok sekejap lagi ya. Okey, bahan molekul kita ada iodin, cecair. Ini paling senang bahan molekul. Hari-hari kita minum, iaitu air. H2O. Ada hidrogen, ada oksigen. Okey? Boleh ya? Okey, kita teruskan dengan bahan ion, iaitu tindak balas di antara dua jenis bahan. Contohnya seperti natrium klorida. Natrium klorida ni iaitu garam yang kita makan di rumah. Tapi janganlah pergi ke kedai nak beli natrium klorida. Nanti terkejut yang pakcik-makcik yang menjual tu kan. So kerana biasanya kita beli, kita sebut garam. Garam biasa. Okey, kita ada zinc oksida. Itu contoh untuk bahan ion. Okey, dan satu lagi kita ada kuprum sulfide. Okey, kita nak tengok apakah pelajar-pelajar di rumah, murid-murid di rumah dan juga di Google Meet ni faham tak sebenarnya apa itu bahan atom. Kita ada contoh soalan contoh untuk kertas 1. Okey, jom kita nampak mereka kita tadi tengok, kita dengar je kan. Kita nak test kefahaman mereka. Ya, betul. Dia tak boleh ujung-ujung sangat. Nanti terlupa. Betul. So kita pergi kepada awal-awal ni, kita tengok Okey, so kita ada dua soalan kertas 1. Ini adalah contohnya. Yang pertama, antara berikut yang manakah bahan atom? Okey, bahan atom So kita ada A, kita ada B, kita ada C, D, iaitu A air, B alkohol, C plumbum, D natrium klorida. Kita nak tengok tadi dia diam-diam, dia faham ke tidak? Kan? Okey. So boleh tak kita jawab sama-sama? Boleh? Kita nak tengok. Boleh angkat jawapan dia, apakah pilihan dia? So nampaknya dah ada jawapannya. So kita mulakan. 1, 2, 3. So apakah jawapan yang kamu dapat? Alright, tunjukkan di kamera anda. Kita tengok. Jawapannya berbeza di situ. Ada satu yang berbeza ni. Okey, kita ada apa? Okey, kita ada Kashful jawab D ya. Okey, sila tunjuk kembali jawapan anda. Okey, tunjuk kembali. Okey, tunjuk sekali lagi. Kita nak tengok siapa dapat betul kat sini. Okey. Alright, Kashful jawab D. Syauqi C, Dini C. Irham, Khairunisa, Sofia C. Nampaknya jawapan Kashful yang berbeza di sini. Okey, jawapannya berbeza. Kita tanya dia, kenapa agaknya dia pilih D? Kenapa Kashful? Okey, kita tak nak bagi jawapan lagi. Kita tunggu, kita tanya agaknya kenapa Kashful jawab D. Okey, silakan Kashful.
Ya, cikgu. Terima kasih, Ya, cikgu. sama. Saya rasa jawapan D sebab ada unsur logam kat dalam. Oh, Saya tak okey. pasti. Alright. So, Kashfu cakap ada unsur logam kat dalam tu, iaitu natrium klorida. Ya. Okey, bagus Kashful. Okey, jawapan kamu tu tak berapa tepat. Sebenarnya jawapannya adalah C. Iaitu plumbum. Plumbum. Okey, tapi menariknya, kenapa Kashful jawab tu kita tanya dia yang salah. Kita nak ada sedikit maklumat di sini, kita boleh belajar, iaitu bagaimana mungkin kita pilih C atau D. Okey, yang pertama kita tengok sini dia cakap bahan atom. Okey, bahan atom kita tahu dia adalah atom yang terdiri daripada satu atom sahaja. Ya. So, air iaitu terdiri daripada dua jenis atom. Molekul. Iaitu molekul. Sama juga dengan alkohol. Ada karbon, ada hidrogen, juga dua molekul. Dua atom. Okey, dan manakala C adalah plumbum iaitu terdiri daripada satu atom sahaja. Yeah. Dan D, natrium klorida, Kashful dah buat pilihan tadi disebabkan oleh dilihat ada natrium klorida. Itulah cikgu nak bagi tahu kepada semua pelajar di rumah, kena berhati-hati. Sebab kita tahu bahawa bila sebut bahan atom mesti ada satu atom sahaja. Okey, jadi kuncinya untuk soalan satu ni kena ada satu atom sahaja. Atom sahaja. Jangan terpengaruh dengan natrium klorida itu, kerana kita tahu natrium klorida itu kita dah belajar tadi, dia adalah tindak balas antara dua jenis bahan. Dua jenis unsur dan dia akan membentuk satu iaitu bahan kita panggil natrium klorida. So kita kena berhati-hati sewaktu nak menjawab soalan kertas satu. Dia boleh memberikan kita confuse. Betul. Kita confuse so kita kena berhati. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Antara berikut yang manakah kesemuanya dihitamkan di situ terbina daripada bahan ion. Okey, kita tengok apa jawapan yang pelajar kita jawab. Okey, 1, 2, 3. Boleh angkat jawapan masing-masing. Kashful juga B, ada Syauqi B, jawapan yang berbeza. Dini, Irham B, Kairunisa dan Sofia C. Okey, kita tanya agaknya kenapa dia jawab B, kita kenapa jawab C. Alright, kita ada dua pilihan jawapan. Okey, kita tengok B. Okey, siapa nak cuba? Syauqi, kenapa pilih B? Okey, saya pilih B sebab jawapan A, C dan D tak sesuai kerana ada bahan lain selain daripada bahan ion. Okey. So dia dah jumpa bahan ion. Okey, tapi dia kata ada bahan lain selain daripada bahan ion di dalam jawapan tersebut. So itu satu benda yang Syauqi dapat. Okey, kita tanya untuk siapa yang jawab C tadi? Okey, Kairunisa wakilkan. Kairunisa. Saya keliru antara jawapan D dengan C. Okey. Bahan dia. Okey, dia kata keliru kat situ. Alright. So sebenarnya jawapan yang paling tepat di sini adalah B. Okey, B Okey, Tania, bagi mereka yang dapat jawab jawapannya adalah B. Kashful dan Syauqi. Okey, Kashful, Syauqi. Siapa lagi jawab B tadi? Angkat ada tangan. lagi seorang ya? Dini. Okey, Dini pun jawab B. Okey. Tahniah. So sebenarnya untuk pengetahuan ini juga dan murid-murid di rumah, sebenarnya jawapan ini hanya A sahaja yang tidak mengandungi bahan ion. Tapi apa yang trik kat sini pada soalan ini? Iaitu di mana B dan C semuanya ada bahan ion. Tapi kita kena tengok pada kita punya soalan itu, iaitu kesemuanya. So maksudnya bila kita ada satu bahan bukan bahan ion, maka jawapan itu dikira salah. Itu trik dia kat situ. Yes. Jadi kalau kita tengok pada soalan tu kita kata ini betul ada tapi dia nak kesemuanya. So B adalah pelambung 2 bromida dan zinc oksida. Kesemuanya adalah bahan ion. Okey, maka di sini jawapan untuk nombor 2 adalah B. Alright. Jadi itulah dia, kita dah menjawab dua soalan untuk kertas satu. Dua soalan kertas satu. Dan sebelum kita teruskan cikgu, kita nak bagi mereka berehat seketika. Okey, boleh. Anda di rumah boleh juga sama-sama mengikuti latihan jawapan ini dan kita akan jumpa selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Terima kasih, sama-sama. Alright. Didik TV KPM
14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021 dalam subjek kita hari ini Sains Unsur dan Bahan bersama dengan Cikgu Roslan dan 6 murid dari SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Jadi tadi kita dah buat beberapa soalan sebagai permulaan pembelajaran kita hari ini dan kita nak teruskan dengan subjek kita hari ini bersama dengan Cikgu Roslan. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih Wani. Okey, so kita teruskan dengan tadi kita dah belajar tentang kertas satu. Bagaimana nak jawab trik kertas satu. So kita dah belajar macam mana nak pilih jawapan yang betul. Yeah. So kita teruskan dengan tajuk kecil yang kedua daripada unsur dan bahan, iaitu jadual berkala unsur moden. So ini dia. Ini dah dia jadual berkalanya. Kalau ataupun nampak, Englishnya periodic table, betul yes, Cikgu? Betul, tepat sekali. Okey. So Wani pernah belajar dulu kan? Saya belajar dulu. Kan? Masa saya belajar dulu, inilah satu-satunya jadual yang saya selalu, boleh dikatakan setiap hari saya tengok. Wow. Sebab saya suka tengok dia punya susunan, ya, dia punya simbol-simbol. Okay? So kita bawakan hari ini bagaimana nak tengok jadual berkala unsur moden ini. Okey, adakah kita tengok daripada semua nak ingat agaknya? Agak-agak Wani rasa semua ke kita nak ingat? Saya rasa tak perlu Cikgu. Kita kena hafal kelas yang tertentu saja. Yes, betul. Sebenarnya pelajar murid-murid di rumah tak perlu risau tengok jadual berkala yang banyak ini. Nak masuk periksa kena hafal satu-satu, tak perlu. Sebenarnya kalau ikutkan tu kita boleh ingat 20 unsur pertama sudah memadai. Baik. 20 daripada unsur yang pertama. Okey, kita nak belajar sikit daripada jadual berkala ini. Yang pertama, kita nak tahu dia ada kumpulan. Okey, dia ada kala. Okey, iaitu kumpulan dia ada daripada atas kita tengok, iaitu yang pertama sampai ke yang 18. Okey, manakala iaitu mendatalah daripada kiri ke kanan. Okey, dan susunan pula kita tengok bagaimana disusun daripada kiri ke kanan. Dan dia tak patah balik ke kanan ke kiri. Dia kembali balik daripada kiri ke kanan. Ya. Tetap. Okey, dan kita ada kala iaitu dari atas ke bawah. Betul. Iaitu kala 1 sampai kala 7. Dan kita ada di bawah tu. Mungkin kita perasan ada 2 line, 2 barisan. Betul. Okey, iaitu kita panggil dia siri laktanida dan juga siri aktanida. Ini adalah semua unsur-unsur ini kita ada 206 unsur. Okey, yang terdiri daripada unsur-unsur ini yang terdapat pada kerak bumi kita. Okey, disusun dengan begitu menarik sekali Wani ya. Okey, iaitu daripada yang pertama iaitu hidrogen. Okey, dan yang kedua helium terus pergi kepada sebelah kanan. Ya. Okey, dan kita tengok dekat sini juga, okey, setiap unsur tadi ada nombor proton, simbol dan juga nama unsur serta jisim atom relatif.
Yang hari ini kita nak belajar berkenaan ini adalah berkenaan dengan nombor proton dia dan berkenaan dengan simbol dia dan juga berkenaan dengan nama unsur tersebut. Okey, kita tengok lebih lanjut ya. Okey, jadual berkala senarai unsur disusun mengikut tertib nombor proton yang semakin bertambah semakin menaik. So dia terdiri daripada kiri ke kanan mengikut nombor 1 sampai terus naik 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Okey, dan kumpulan iaitu terus menegak ada 18. Okey, unsur mengufuk kita ada 7 kala dan siri laktanida dan siri aktanida, dua siri unsur ini adalah nombor proton daripada 57 hingga 71 dan 89 hingga 103 diletak secara berasingan. Okey, ini maklumat ya. Okey, kita nak tengok 20 unsur yang pertama. Okey, 20 unsur yang pertama. Okey, kita nak tengok siapa yang boleh bacakan untuk cikgu berdasarkan simbol ni, iaitu daripada nombor proton yang pertama. Okey, dan kita ada susunan elektron Okey, susunan elektron daripada nombor proton ini kita nak tengok. Siapa yang boleh bantu cikgu? Siapa nak cuba? Syauki? Boleh Syauki ya? Okey, silakan. Okey, silakan Syauki. Bagus Syauki. Silakan. Okey, sebut nama kan. Hidrogen. Okey. Dan nombor protonnya adalah 1. 1. Susunan elektronnya? Susunan elektronnya 1. Okey. Helium. Nombor protonnya 2. Okey. Dan susunan elektronnya adalah 2. 2. Okey. Okey. Alright, sila teruskan Syauki. Laju sikit Syauki. Lithium. Okey. Nombor protonnya adalah 3. Susunan elektronnya adalah 2, 1. 2.1. 2.1. Okey. Teruskan Syauki. Okey. Sambung Syauki. Syauki, laju sikit Syauki. Ada banyak ni. Beryllium. Okey. Nombor protonnya 4. Okey. Dan susunan elektronnya adalah 2.2. Okey, 2.2 atau 2.2 Okey. Teruskan. Dan boron, nombor protonnya adalah 5. Susunan elektronnya adalah 2.3. Okey. Simbol seterusnya ialah karbon. Nombor protonnya adalah 6 dan susunan elektronnya adalah 2.4. Okey. Okey. Seterusnya adalah nitrogen. Nombor protonnya adalah 7 dan susunan elektronnya adalah 2.5. Okey. Seterusnya adalah oksigen. Nombor protonnya adalah 8. Susunan elektronnya adalah 2.6. Okey cikgu. Terima kasih Syauki. Terima kasih Nampaknya Syauki. kita nampak sebenarnya ada kita tambah di situ cikgu. Okey. Okey, so cikgu buka keseluruhan dia. Okey, so ini dia. Alright. Okey, kenapa cikgu cakap dekat sini bagi tahu Syauki bagi tahu bahawa ada susunan elektron. Cikgu nak murid-murid di rumah tertanya-tanya, apakah itu susunan elektron? Sebab kita nak kena tahu unsur dan juga kita kena tahu simbol, kita kena juga tahu nombor proton dan yang paling penting kita kena tahu susunan elektron dia. Okey, bagaimana susunan elektron tu ya? Okey, kita ada senarai di sini iaitu yang Syauki baca tadi, iaitu daripada 1 sampai kepada yang terakhir dalam 20 unsur yang pertama iaitu Ca. Iaitu apa? Apakah Ca itu? Ca. Siapa yang boleh jawab untuk cikgu Ca itu apa? Apa Irham? Irham. Ca. Ca. Ca itu adalah kalsium. Okey, kalsium Okey, susunan elektronnya adalah 2.8, dan 2. Okey, bagaimana dia dapat 2.8.8.2 ni? Okey, kita tengok Susunan elektron ini, okey, kita tahu bahawa bila kita tahu bilangan proton, kita akan tahu berapakah bilangan elektron. Okey, sebab kita tahu bilangan proton sama dengan bilangan elektron. So kita susun dia pada petala pertama 2 elektron. Okey, petala kedua ada 8 elektron, petala ketiga ada 18 elektron. Alright? Dan elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Okey? Dan kita akan dapat kat sini okey, contoh atom sulfur atom sulfur kita ada nombor bilangan protonnya adalah 16. Okey, 2 elektron disusun pada petala pertama.
Okey, 8 elektron disusun pada petala yang kedua dan bakinya 6 disusun dalam petala yang ketiga. So kita tengok dia macam seka bulat-bulat. Betul. Okey, dan kita susun ini dan bentuk dia adalah susunannya 2.8.6. Okey, seterusnya okey, kita pergi kepada apakah susunan yang oktet ataupun susunan duplet. Baik. Okey, susunan duplet dulu kita pergi pada duplet dulu, iaitu susunan elektron yang stabil. Iaitu mempunyai 2 elektron pada petala yang pertama. Okey, dan susunan elektron oktet pula iaitu susunan elektron di mana ada 8 elektron pada petala yang terluar. Okey, dia nak stabil ni, murid-murid di rumah. Okey, unsur ini bila ni nak stabil, sama ada dia pilih, sama ada dia nak pergi ke oktet ke dia nak pergi pada duplet. Kalau dia pergi pada duplet contohnya, so dia perlu untuk menerima ataupun menderma. Kalau kita tahu bahawa duplet ini biasanya dia akan menderma. Okey, manakala oktet pula biasanya dia akan menerima. Okey. So kita teruskan dengan pembentukan ion positif dan ion negatif. Kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Okey, maka atom ini cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Okey. Kita pergi kepada pembentukan ion ini juga terdiri daripada sama ada dia menderma ataupun dia menerima. Ya. Okey. Dan ion positif terbentuk apabila unsur logam menderma elektron. Okey. Dan kita ada contoh di sini pembentukan ion positif oleh magnesium. Okey, iaitu di mana kita ada susunan elektronnya 2.8.2 tapi nak derma ke nak terima? Sebab nak cukupkan 2 kat belakang tu nak jadi 8 tu banyak lagi tak? Nak kena tambah lagi 6 kan? Ya. Right. Betul so dia derma 2 tu. So dialah jadi susunan untuk duplet, oktet, iaitu 2.8. Yes, dia derma Okey, so kita tengok yang ini terima 1 elektron 2.8.7. Okey, so diperlukan 1 saja lagi. Okey, untuk jadikan dia apa? Yang stabil, iaitu 2.8.8. Okey. So ini adalah bagaimana pembentukannya. Okey, kita tengok bagaimana contoh soalan dia. Okey, kita tengok soalan contoh untuk kertas 2 pada bahagian B. Okey, bahagian B kita tengok ada susunan jadual berkala di sini. Okey. Bagaimanakah unsur disusun dalam jadual berkala unsur moden ni? Bagaimana dia disusun? Siapa yang nak tolong cikgu untuk menjawab? Ada siapa nak jawab? Boleh Kak Wani minta Sofia? Okey, boleh. Silakan. Okay, Sofia, sila jawab. Okey, terima kasih Sofia. Okey, terima kasih Sofia. Okey. Okey, mari kita cek jawapannya betul tak cikgu? Betul. Okey, kita pergi pada soalan tu dulu sebab lepas ini ada jawapannya. Okey, berdasarkan rajah 2 nyatakan 2 unsur yang berada dalam kumpulan yang sama. Yang mana satu berada dalam kumpulan yang sama? Kita nak cek sama ada pelajar kita faham ke tidak yang mana satu kumpulan, yang mana satu kala. Okey, apa dia Kashful? Okey, Kashful, cuba jawab. Kumpulan yang sama. Jawapannya WDS. W dan X. Okey. Ini kumpulan yang di atas ni iaitu kumpulan yang sama dalam turusi yang sama. Okey, baik cikgu. Nampaknya mereka dah jawab beberapa soalan. Jadi sekarang ini sebelum kita saksikan jawapan mereka betul ke salah, kita nak berehat seketika lah. Dan jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Okey. Terima kasih. Didik TV KPM. Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19.
Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity, di mana dalam beberapa kes tertentu, ia dapat bertahan selama seumur hidup. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh Mosti dan ASM. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan kita masih bersama dengan Cikgu Roslan dan 6 murid dari SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor, dan kini kita sudah sampai ke segmen terakhir ni Cikgu. Yes, kita dah belajar 2 bab kecil dalam ini betul. untuk unsur dan bahan, dan kita nak teruskan dengan soalan contoh kertas 2. Soalan kertas 2. Okay, jadi jom Cikgu kita sambung pembelajaran kita hari ini. Okey, terima kasih Wani. Okey, kita sambung tadi yang jawapan tadi. Okey, kita nak ada pelajar tolong cikgu jawab untuk C, iaitu Dabadi mempunyai nombor protonnya 11. Apakah susunan elektron untuk atom W? Okey, ada sesiapa yang boleh bantu cikgu? Irham. Alright, okey, Irham, silakan Irham. Jawapannya? Terus jawab terus jawab. Jawapan dia 2.8.1. Okey, okey, bagaimana dapat tu? Iaitu 2, 8 tambah keseluruhannya jadi berapa? 11. 2 campur 8 campur 1 jadilah 11 nombor protonnya. Macam tu je. Okey, so kita tengok jawapan yang tadi betul Irham, 2.8.1.
Okey, kita tengok yang terakhir iaitu lukis bagaimana atom W membentuk susunan elektron yang stabil. Okey, so cikgu minta salah seorang daripada pelajar daripada murid untuk angkat jawapan yang dilukis. Okey, siapa dah siap? Sila tunjuk siapa jawapan. yang dah siap? Silakan. Okey, silakan Syauqi. Okey, Syauqi. Okey. Untuk 2 markah. Mari kita lihat. 2 markah. Okey, tinggi-tinggi sikit. Tinggi-tinggi tak Syauqi. nampak. Okey, kita tengok, kita bandingkan dengan jawapan cikgu. Angkat sekali lagi Syauqi. Okey, kita ada atom W iaitu 2.8.1 iaitu atomnya dia kena derma 1 elektron sebab dia ada lebih 1 kat belakang kan. Okey, dan apabila dia nak jadi ion, so dia akan ada charge positif. Dia derma 1, so tambahlah 1 charge positif. Ya. Okey, jadi di sini Syauqi dapat 2 markah. Dah dapat 2 markah. Okey, tahniah. Terima kasih Syauqi. Okey, so kita pergi kepada isotop iaitu tajuk kecil yang ketiga. Iaitu kita ada semua atom yang terkandung dalam suatu unsur mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama. Okey, namun begitu terdapat unsur tertentu yang atomnya mempunyai bilangan yang sama. Proton yang sama tapi neutronnya yang berlainan. Okey, kita tengok kat sini ada satu jadual. Okey, jadual ini boleh dapat dalam buku teks. Dalam buku teks murid-murid di rumah boleh dapatkan jadual ini daripada buku teks Okey, iaitu kita ada bilangan proton, bilangan elektron dan juga bilangan neutron. Okey. Dan kita ada seterusnya, apakah kegunaan isotop dalam pelbagai bidang Okey, kita ada radioisotop adalah isotop yang tidak stabil. Okey, ia memancarkan sinar radioaktif. Radioisotop digunakan dalam bidang perubatan, pertanian, perindustrian dan penjanaan tenaga penyelidikan. So ini adalah kegunaan untuk radioisotop. Itu bahan isotop Contoh kita ada kat sini cobalt 60 dalam perubatan. Kita ada cobalt 60 juga di dalam teknologi makanan dan juga di dalam pertanian kita ada fosforus 32. Okey, kita nak tengok bagaimana contoh soalan untuk bahagian C. Okey, iaitu kertas 2. Okey, kita tengok yang pertama, berikan definisi isotop. Okey, 2 markah Okey. Okey, siapa yang nak cuba untuk menjawab jawapan untuk definisi isotop? Bagaimana nak dapat 2 markah? Satu soalan 2 markah. So ini yang kita nak belajar hari ni. Okey, boleh Khairunisa bantu? Siapa? Boleh. Okey. Isotop ialah atom-atom bagi unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okey, dia kata bilangan proton yang sama. Di situ dapat 1 markah. 1. Okey, dan neutron yang berbeza. Dapat lagi 1 markah. Total 2 markah. Total 2 markah. So kalau ada pelajar, murid-murid di rumah atau di sini yang jawab 1 sahaja, bilangan proton yang sama, masih dapat 1 markah. So dia boleh dah beri 1 markah lagi Okey, kalau dia jawab neutron tu jadi 2 markah. Berikan 2 contoh isotop dan kegunaannya dalam bidang perubatan. Okey, juga 4 markah. Okey, kita tengok bagaimana nak jadikan dia 4 markah. Okey, nampak soalannya pendek je. Kan? 4 markah macam mana nak jawab kan? Ya, okey, boleh. silakan. Kawan ni minta Dini. Okey, Dini boleh jawabkan? Boleh. Okey, silakan Dini. Cobalt 60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Okey. Yang kedua? Yang kedua, iodin 131 digunakan untuk mengesan kerosakan kelenjar tiroid. Okey. Agak-agak warni dia dapat tak 4 markah? Saya rasa dapat, cikgu. Dapat. Okey, kita tengok betul ke tidak Okey. Betul, dia dapat 4 markah. Bagaimana dia dapat 4 markah Okey, kita tengok. Yang pertama, dia nyatakan apa contoh isotop tadi. Contoh tadi dia cakap 1 je contoh, dia dapat 1. Betul. Dan dia terangkan apakah kegunaan dia, dapat 1. So contoh 1, dia kegunaan dia 1 jadi 2. So bila dia bagi 2 contoh untuk isotop, so jadi 4 dah. Ya. So murid-murid di rumah tolong
Kalau nak jawab ni jangan tengok 4 markah 4 nak jawab, tapi tak jawab berkenaan dengan apakah kegunaan dia. Kegunaan itu dapat satu markah. Okey. Kita seteruskan dengan bahagian C, iaitu soalan dalam bentuk kaji maklumat. Okey, kita tengok di sini ada 2 gambar rajah, iaitu ion natrium dan juga ion magnesium. Okey, kita dah belajar tadi berkenaan dengan susunan elektron. Okey, dan kita nampak kat sini ada ion natrium tadi ada derma untuk 1 elektron, manakala ion magnesium tadi dia derma untuk 2 elektron. So kita nak tengok dalam bentuk soalan tulis maklumat daripada rajah 3. Siapa ada pelajar cikgu yang nak membantu? Murid cikgu nak bantu untuk jawab soalan 3C. 1. Okey, Sofia boleh bantu cikgu? Silakan Sofia. Atom natrium menderma 1 elektron, manakala atom magnesium menderma 2 elektron untuk membentuk ion positif. Ya, betul. Okey, tadi kita dah bagi tahu awal-awal tadi bahawa ion natrium tadi dia derma 1 elektron, manakala ion magnesium pula derma 2 elektron. So maksud dia tulis maklumat itu adalah murid-murid kena daripada gambar rajah jadikan dia satu ayat. Daripada gambar rajah jadi ayat. Itu maksud tulis maklumat. Kalau dia lukis gambar rajah juga, dia tak akan dapat markah. Ya. Okey. Seterusnya, kita bagi kena pasti 2 ciri sepunya. Okey, Kashful. Kena pasti 2 ciri sepunya. Kashful. Silakan Kashful. Ya, cikgu. Ya, silakan. Atom menderma elektron dan mencapai susunan elektron oktet. Okey. Ada satu lagi? Boleh bagi satu lagi tak? Satu lagi. Dia akan apa? Dia akan apa? Dia akan derma ke terima? Tadi dah derma, dia juga boleh terima untuk membentuk apa? Susunan duplet. Duplet. Satu oktet dan satu lagi duplet. Alright. Okey, betul. Berikan satu contoh lain bagi ion positif. Okey, satu contoh lain Syauqi. Okey, paling mudah Wani kita nak dapat, okey, macam mana nak dapat contoh ion positif ni? Dia adalah logam. Itu tipsnya. Ya, tipsnya. Kalau murid-murid di rumah nak tahu macam mana nak dapat, macam mana agaknya nak tahu ion positif ni? Tipsnya adalah logam. Okey, so kita tengok siapa nak jawab. Syauqi. Okey, jawapan dia ialah atom kalsium. Okey, atom kalsium Okey. Kenapa Syauqi pilih atom kalsium? Atom kalsium. Sebab dia ada dalam kumpulan logam. Yes, betul. Tepat sekali jawapannya. Okey, kita ada contoh ion negatif. Okey, ada siapa nak jawab ion negatif? Okey, Irham. Boleh jawab ini, Irham? Okey, Irham. Jawapan dia atom klorin. Atom klorin. Okey, sebabnya dia apa? Kenapa? Dia bukan logam. Bukan logam. Tipsnya adalah nak jawab atom positif, dia mesti adalah logam. Okey, ion negatif pula dia adalah bukan logam. Okey. Dan akhir sekali, hubung kait ciri sepunya untuk membina konsep sebenar bagi pembentukan ion positif. Okey, tipsnya adalah ambil 2 ciri sepunya yang kita tulis tadi, yang kita dapat tadi, yang oktet dengan duplet tadi tu, gabungkan dia jadi satu ayat. Untuk jawapan yang terakhir ni. Itu jawapan terakhirnya. So kita akan dapat jawapannya, pembentukan ion positif ialah keadaan atom unsur menderma elektron untuk mencapai susunan elektron oktet ataupun duplet. So kita akan dapat markahnya adalah 1 markah. 1 markah. Okey, dan itu sahaja untuk hari ini. Kita dapat cikgu dapat kongsi sedikit bagaimana cara untuk menjawab soalan-soalan yang daripada kertas 1,
kertas 2 bahagian B dan juga kertas 2 bahagian C. Okey, itu dia. Nampaknya kita dah belajar untuk topik unsur dan bahan hari ini. Jadi cikgu, sebelum kita menamatkan pembelajaran kita hari ini, mungkin cikgu boleh kongsikan tips ataupun beri peringatan kepada mereka yang sering membuat careless mistake dalam subjek ini, cikgu. Okey, itu yang cikgu cuba kongsikan tadi. Okey, itu sebelum kita jawab, contohnya pada kertas 1 tadi. Okey, so kita kena pastikan kita baca betul-betul soalan dia. Dan buat pilihan jawapan mengikut kehendak soalan. Okey, jangan tersilap untuk buat pilihan. Okey, di mana pilihan yang kita buat tadi, kalau kita nak tukar sekalipun jawapan dia, pastikan kita dah ada jawapan yang untuk kita gantikan dengan jawapan yang sebelumnya. So kalau kita tak ada jawapan lagi, kita dah nak tukar, so mungkin kita akan mendapat jawapan yang salah. Okey, untuk kertas 2, okey, cikgu sarankan kepada semua murid-murid di rumah, okey, di seluruh Malaysia. Okey, untuk menjawab kertas 2, kita kena ada perancangan. Kita ada bahagian A, kita ada bahagian B, kita ada bahagian C. Okey, so soalan untuk setiap bab ini mungkin keluar pada bahagian A, mungkin keluar pada bahagian B, keluar pada bahagian C. So nak jawab, pastikan kita faham kehendak soalan tadi. Baru kita jawab, dan jawapan tadi pastikan kita jawab dalam bentuk yang paling mudah. Ayat yang paling mudah untuk pemeriksa untuk memberikan markah kepada kita. Ya, itu dia. Nampaknya kita dah tahu pelbagai teknik dan tips yang diberikan oleh cikgu kita. Jadi Wani nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Ahmad Ruslan Muhammad dari SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor atas segala ilmu dan input yang diberikan hari ini, cikgu. Terima kasih, Wani. Dan Kak Wani doakan untuk semua murid di atas talian dan juga mereka yang di rumah sedang menonton ini, Kak Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang. Dan Kak Wani ucapkan terima kasih kepada Syauki Azim, Kashful Mifzal, Nurdini, Sofia Khairina, Khairunisa dan Irham Safia. All the best to all of you. Dan kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Dari saya, Wani Carey. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu kepada Irham Safia binti Rizlan, pelajar SMK Seksyen 18/4. Saya mendoakan agar beliau diberi kemudahan, diberi kejayaan bersama rakan-rakannya untuk SPM 2021. Semoga berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Mariana binti Muhammad, ibu kepada Kashful Mirza Saleh, mengucapkan kepada anak saya dan calon SPM 2021 agar dapat menjawab soalan peperiksaan dengan tenang, beroleh kejayaan cemerlang walaupun kita berada dalam pandemik COVID-19. Sekian, terima kasih.